Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Apa boleh dengar Ustazah? Assalamualaikum. Ada yang boleh jawab salam? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa semua. Satu, dua, tiga, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmatan Baik, Ustazah harap semua boleh mute lah kalau bising Nanti bila nak tanya soalan baru boleh buka mikrofon. Okey, kita akan start. Hari ini Ustazah nak teruskan dengan perbincangan tentang penulisan. Ustazah dah tengok kat DC tu hanya 5 orang je yang baru hantar homework. Tapi tak apa, Ustazah bagi masa lagi. Jadi hari ni Ustazah nak bagi tahu, nak kongsikan jawapan. Jawapan latihan, contoh jawapan yang Ustazah bagi. Ada Wadah, Haran, siapa yang dah hantar, Amal Husaini, Junaidi dan beberapa lagi lah. Tapi tak apa, yang belum hantar tu kena usahakan hantar lah. Okey, baik, siapa masih ingat minggu lepas Ustazah minta kamu senaraikan 5 ayat cara-cara menjaga kesihatan diri, betul tak? Okay, betul Okey, Amirul Imran. Betul. Okay, Amirul Imran duduk dengan selesa dan fokus ya. Okey, Ustazah bagi tahu dulu kalau kata masa dah habis nanti masuk balik guna link yang lama Okey, baik. Kita tengok. Okey, Mariam minggu lepas Mariam tak sempat join. Minggu lepas kita ada homework yang Ustazah bagi tahu. Semua kena senaraikan 5 jenis ayat pendahuluan. Tajuk dia, tajuk karangan. 5 jenis ayat pendahuluan? Senaraikan 5 jenis ayat. Tajuk dia, cara-cara menjaga kesihatan diri. Ini tajuk karangan kita lah, tajuk ulasan. Ulasan tu karangan lah. Muhammad ingat lagi kan? Wow. Okay. Jadi, Ustazah nak 5 ayat pendahuluan. Jadi ini antara ayat yang Ustazah nak buat. Okey, Ustazah ada tengok jawapan yang kawan-kawan kamu hantar tu. Seorang je betul. Seorang je betul daripada homework yang kawan kamu hantar. Nanti Ustazah akan tunjuklah. Tapi Ustazah tak bagi tahulah siapa yang betul, siapa yang salah tu. Cuma
bila Ustazah minta kamu senaraikan 5 jenis ayat pendahuluan, kan Ustazah suruh kamu senaraikan isi. Macam ni contohnya, ayat pendahuluan yang kamu boleh guna. Mana-mana? Mana-mana antara 5 ni yang kamu boleh guna untuk buat pendahuluan. Pendek je. Okey, tengok. Contoh pertama yang Ustazah bagi. Asri. Asri dengan Amirul Imran. Tengok ni, ayat pendahuluan. Kalau macam mana kita nak buat karangan, cara-cara menjaga kesihatan, pertama kita nak buat pendahuluan kan? Pendek je ayat dia. Contoh pertama, contoh dari Ustazah. Grafik menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan diri yang boleh kita amalkan. Titik. Kat sini tolong buat pembetulan. Patutnya G ni huruf besar. Sepatutnya G ni huruf besar. Ni. Patutnya G huruf besar. Grafik. Bukan huruf besar ni, bukan huruf besar semua je. Bila kamu buat ayat, huruf pertama kena huruf besar. Okey, grafik menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan diri yang boleh kita amalkan. Siapa nak tulis terus, boleh tulis terus. Ni jawapan yang Ustazah kongsikan. Siapa nak tulis terus, boleh tulis terus. Nanti Ustazah upload skema jawapan ni dekat nak tulis sekarang pun boleh. Okay, baik. Nombor 2. Contoh ayat pendahuluan yang Ustazah buat. Kalau kamu tak nak lah, macam mana Ustazah, biasa je ni ayat ni macam biasa sangat. Saya nak buat ayat yang lagi best. Ayat yang lagi best. Contoh nombor 2. Kesihatan diri sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh itu, terdapat pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Jadi ni adalah pendahuluan yang panjang sikit. Jadi seronok sikitlah kita baca. Kita seolah-olah kita bercerita dulu. Okey, kesihatan diri sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh itu, terdapat pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Orang yang cikgu yang tanda pun baca macam sedapnya ayat dia macam tu kan. Atas ni nombor 1 boleh simple pun, tapi betul lah, boleh. Nombor 2 ni lagi baguslah. Tengok contoh ketiga, Ustazah buat ayat untuk pendahuluan. Ni pun boleh kita guna. Terdapat beberapa cara untuk salah ni. Terdapat beberapa cara untuk menjaga kesihatan. Sekejap Ustazah betulkan. Ustazah betulkan sekejap. Salah ni Ni salah. Salah. Ustazah betulkan. Terdapat beberapa cara untuk menjaga kesihatan diri. Titik. Tu je pendahuluan penjelasan, tak perlu panjang-panjang. Tapi panjang pun boleh, lagi bagus. Tapi nak ringkaskan, nak pendekkan pun boleh. Okay, ni pembetulan untuk contoh ayat ketiga pendahuluan. Cepatlah ikut. Dah tulis dah? Ada yang nak salin, boleh salin. Tulis laju-laju, belajar tulis laju-laju. Nanti bila dah salin, hantar je homework awak. Hantar je terus, tak payah tunda-tunda, hantar terus homework hari ni. Muhammad, kamu dah hantar dah homework Muhammad? Homework bahasa Melayu Salin sekarang Muhammad. Kamu ada pensel dengan buku kat tepi tu, salin dekat buku, nanti ambil gambar, hantar dekat GC ataupun WhatsApp Ustaz. Mim. Siapa tengah nak salin lagi? Nun. Wow. Ini contoh ayat pendahuluan Sarah.
untuk tajuk cara-cara menjaga kesihatan diri. Ini contoh ayat pendahuluan yang kita boleh guna. Wow. Okey, yang keempat. Tengok yang keempat. Sebagai rakyat Malaysia yang apa tu? Yang keempat. Sebagai rakyat Malaysia yang peka. Yang peka maksudnya yang prihatin lah. Yang peka dengan isu kesihatan diri, kesihatan diri kita perlu keperluan mengambil berat tentang cara-cara menjaga kesihatan diri. cara menjaga kesihatan diri oleh itu terdapat berbagai cara untuk menjaga kebersihan salin. Siapa nak diri. salin sekarang? Nanti dah tak payah fikir dah nak buat homework. Nanti hantar je kat Ustazah. M kena huruf besar Malaysia. Kata nama khas. Sebagai rakyat Malaysia yang peka. Maksud peka apa? Prihatin. Ambil berat lah. Maksudnya ambil berat dengan isu. Isunya apa? Isu ni maksudnya kes-kes kesihatan diri. Kita perlulah mengambil berat tentang cara-cara menjaga kesihatan diri. Titik. Oleh itu, terdapat pelbagai cara untuk menjaga kesihatan diri. Asri sempat tak Asri? Sempat? Ustazah pergi dekat ni ke? Siapa yang tak sempat Ustazah bagi kat DC. Siapa yang tak siap lagi tu salin je jawapan Ustazah ni. Yang pasti salin je. Tak apalah siapa sama pun. Tapi hantar. Ustazah nak tengok benda tu dalam buku. Okey, yang kelima. Contoh ayat pendahuluan yang kelima yang kamu boleh buat juga. Setiap insan, jangan conteng. Ataupun kalau kamu conteng, Ustazah remove kamu dari Zoom ni. Okay. Ayat kelima. Setiap insan mengimpikan. Maksudnya, mengimpikan ni maksudnya hendaklah nak benda tu. Mengimpikan kesihatan diri yang baik. Titik. Terdapat beberapa cara yang boleh kita amalkan. Titik. Sedap sikit pendahuluan kita buat. Boleh? Okey tak okey? 5, contoh 5 ayat pendahuluan yang Ustazah baca ni. Okey, ada yang nak tanya soalan? Sampai 5 ke sampai 4? Sampai 5. Nanti siapa yang belum siap lagi tu, tengok dekat GC, tiru je yang Ustazah bagi ni. Tapi markah kurang lah. Siapa yang buat sendiri dapat markah lebih. Tapi yang penting kita buat. Hello, dengar tak? Tak dengar sangat sebab ada orang main bola. Ada orang main je. Okay ke? Jom saya tengok siapa yang... Tolong mute lah siapa yang bising ya. Saya tak tahu siapa bising. Kalau boleh duduk jauh sikit daripada TV. Ni pun saya kenal pun ni. Ni sebut lagi ada orang lagi. Saya tak silap milik. Saya try ni. Okey dah ada siapa nak tanya soalan tak? Pasal homework yang lepas. Ramai lagi yang belum hantar ni. Khalid tak dengar ke? Hello? Dengar tak Khalid? Boleh dengar. Cuma tak dengar suara bola ni. Boleh main. Tak apa Mariam. Tak apa. Nanti kalau tak sempat salin, Mariam buka DC, Ustazah letak dalam DC. Salin. Boleh? Boleh tak Mariam? Tolong bagi respon. Okay, thank you. Okay.
Okey, seterusnya Ustazah nak share. Tadi kamu dah belajar buat pendahuluan. Sekarang Ustazah nak ajar kamu macam mana nak buat isi pula. Boleh tak boleh? Ya, boleh. Jom kita proceed macam mana nak buat, nak masuk isi pertama. Tadi kita belajar pendahuluan, sekarang kita nak belajar buat isi pula. Nak belajar buat isi, kamu kena tahu macam mana nak bina ayat dengan baik. Boleh Ian? Ian boleh? Nak buat isi karangan Amirul Imran, kita kena tahu macam mana nak bina ayat dengan baik. Jom kita tengok macam mana ya nak bina ayat dengan baik dan best. Sekejap Saya beri contoh. Okey, Ustazah nak tanya, semua orang boleh nampak tak yang Ustazah kongsikan ni? Bapanya juruterbang, boleh baca tak? Boleh. Okey, bagus. Okey. Cuba semua orang baca ayat nombor 1 sampai nombor 6. Bapaknya juru terbang berpengalaman. Berbahaya. Dalam bahan penyembur berbahaya boleh menipiskan lapisan ozon. Pokok kelapa tumbang, pokok kelapa tua tumbang petang semalam. Okey, 1, 2, 3 semua zip mulut, semua mute. Okey, dengar penjelasan Ustazah. Okey, kamu tengok, kamu baca ayat nombor 1 sampai nombor 5, ada perbezaan tak? Ada perbezaan kan? Mana best ayat nombor 1 dengan ayat nombor 2? Mana best? Ayat nombor 1 bapanya juru terbang. Ayat nombor 2 bapanya juru terbang berpengalaman. Mana best? Dua. Nombor 2 yang best kan? Nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 gas klorofluorokarbon berbahaya. Nombor 4 gas klorofluorokarbon CFC dalam bahan penyembur berbahaya, boleh menipiskan lapisan ozon. Yang mana best? Nombor 4. Nombor 5 pun sama. Pokok kelapa tumbang, titik. Tu je. Nombor 6, pokok kelapa tua tumbang petang semalam. Oh, lagi jelas nombor 6. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini? Nombor 1 berbeza dengan nombor 2. Nombor 2 lagi best untuk kita baca. Nombor 2 ni ada predikat ataupun nombor 2 ni ada peluasan. Tengok dia ada peluasan yang bagus. Kalau nombor 1 ni bapanya juru terbang. Predikat dia juru terbang. Tengok nombor 2 ditambah juru terbang apa? Juru terbang berpengalaman. Ataupun boleh tak kita tambah bapanya juru terbang milik syarikat, bapanya juru terbang syarikat Air-Asia. Boleh tak? Boleh kan? Lagi sedap. Itu maksudnya peluasan. Masa kita bina ayat, kita nak bagi ayat yang kita buat tu, bina tu sedap untuk dibaca, seronok untuk dibaca. Jadi kita kena tambah peluasan. Apa maksud peluasan ni? Juru terbang berpengalaman. Ni peluasan dia. Berpengalaman. Itu maksud peluasan. Bukan sampai juru terbang je. Di situ pula juru terbang tu apa? Bila kamu nak bina ayat, kamu kena, dalam kepala kamu kena letak apa, kenapa, mengapa, di mana. Untuk kamu tambahkan idea dalam kepala kamu. Dan kemudian tulis atas kertas. Okey, contoh nombor 2. Klorofluorokarbon CFC berbahaya. Sampai situ je. Tapi ayat nombor 4 ni
sangat best untuk dibaca sebab dia bagi tahu gas CFC ni dalam bahan penyembur berbahaya. Kenapa berbahaya? Kenapa? Why? Di situ pula berbahaya sebab boleh menipiskan lapisan ozon. Udah habis dah kelas. Tahu lapisan ozon tu apa? Belajar sains tak? Lapisan ozon, belajar sains belum? Lapisan ozon ni kat mana? Ya. Sofia. Lonteng. Ya. Okey, nombor 5, pokok kelapa tumbang. Sampai situ je, pendek. Tak best lah kita baca. Ayat kita pun pendek je. Macam mana nak buat karangan? Jadi, kita bolehlah tambah pokok kelapa tua. Bukan pokok kelapa saja, kita tambah pokok kelapa tua tumbang bila? Petang semalam. Macam itulah cara buat ayat. Dan saya nak share kat sini. Tolong jangan conteng. Siapa yang suka conteng? Kamu buat ayat. Ya, nantilah kita makan dulu. Nanti main game lah. Fokus. Inilah yang saya cakap tadi. Masa kamu nak bina ayat, kamu kena tanya diri kamu. Kat mana ya? Siapa? Apa kamu nak cerita? Kenapa benda tu berlaku? Macam mana benda tu berlaku? Bila? Bila semua persoalan-persoalan ni ada dalam kepala kamu, kamu akan dapat banyak idea nak tulis sekarang. Boleh? Amirul Imran. Okey tak Amirul? Okay, fine. Masa nak tulis karangan, persoalan ni dalam kepala kita kena fikir. Apa ya nak tulis? Siapa kita nak tulis ni? Tentang siapa? Kenapa kita nak tulis ni? Kenapa benda tu berlaku? Bagaimana? Bila? Di mana? Ni persoalan ni bukan untuk kita tulis atas kertas, tapi untuk kita tanya diri kita untuk kita dapat idea untuk buat karangan. Okay, baik. Seterusnya Ustazah nak kongsikan. Okey, Ustazah nak suruh saya baca. Alia, boleh baca sikit Alia? Ayat, baca yang ni. Dimulai. Okey, Kristina baca ni. Ayat ni apa? Ayat hendaklah diakhiri istina. Dengar Ustazah tak? Kristina. Baca kat bawah tu Kristina. Ayat diakhiri dengan Akhiri dengan tanda nafkah atau titik. Kena ingat. Tadi kita dah belajar macam mana nak buat ayat. Dan bila nak bina ayat mestilah dimulai dengan huruf besar. Dimulai dengan huruf besar, kemudian kena diakhiri dengan titik. Nampak lagi tak yang Ustazah share ni? Nampak tak? Azafran, nampak tak yang Ustazah share ni? Nampak. Okey, baik. Seterusnya. Okey, cuba baca. Dalam bulatan hijau tu apa? Subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Ingat lagi tak tahun lepas Ustazah ada ajar apa tu subjek, apa tu predikat. Ni subjek dengan predikat ni penting. Nak bina ayat, nak buat isi dalam karangan, kita kena tahu apa tu subjek, apa tu predikat nak bina ayat kan. Kalau ayat kita tu tak ada subjek, kalau ayat kita tak ada subjek, tak ada predikat, maksudnya tak gramatis, maksudnya tak betul dari sudut tata bahasa. Salah dari sudut tata bahasa. Sebab tu ayat kita, masa kita nak bina ayat, kena ada subjek dan predikat. Kita tengok apa maksud subjek, apa maksud predikat. Ayah. Adik tu kan. Habis ke belum habis? Nak mute yang Dah. Sambungan tak? Pukul 11.
Okey, baik. Kita tengok apa maksud subjek dan predikat. Seterusnya. Okey, maksud subjek ialah perkara yang kita nak terangkan atau kita nak fokus, kita nak cerita. Contoh, Ali. Contoh saya tulis. Ali. Ali sedang Sebenarnya game Naruto tu boleh main. mengayuh Dia barisan. tahu tapi kena baca. Okey, Ali ni lah subjek kita. Nampak tak? Ha? Muhammad, subjek apa Ya. ni Muhammad? Dalam ni ini game Rio. Muhammad, subjek dekat ayat yang saya tulis ni apa? Apa ni? Ni seafood. Ni black pepper. Ai nak ni boleh? Saya. Siapa nak bantu Muhammad? Mana Ada kelas subjek kelas. dia? Saya. Ayat yang saya tulis. Ada kelas pukul 11. Ha? Gua kat tak tahu. Kami sedang menyapu. Mengayuh. Ali sedang Mengayuh basikal. Mana Ke sekolah. subjek dia? Jom Subjek mana semua tu Ajman? main. Ke sekolah. Ke sekolah. Salah tanya mana subjek? Ah? Ke sekolah. Subjek. Ke sekolah, cikgu. Ya. Bagi ayah kalau harus main UFC dengan subjek komputer dia, bagi ayah. Ali. Mana yang lagi hebat? Ali subjek dia. Haris. Kakak. Kalau Haris dengan komputer Okay, predikat pula. Baca sikit. main game UFC mana yang lagi Siapa boleh baca? Ajmal, baca Ajmal. Abang Haris. Predikat, maksud predikat. Ni baca ni. Apa maksud predikat? Bahasan yang menerangkan atau menceritakan tentang subjek. Okey, terima kasih. Baik, predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek yang awak sebut tadi. Maksudnya apa? Inilah predikat ni. Sedang mengayuh basikal. Ali subjek, sedang mengayuh basikal adalah predikat. Kalau awak nak tambah perluasan, awak nak bagi sedap lagi ayat dia ni. Ali sedang mengayuh basikal berjenama. Ada biji tak ayah? Ayah? Cuma dia masak. Apa? Dah tak pastilah siapa yang bising tu. Tak apalah. Okey, Ali sedang mengayuh basikal. Okey, subjek dah ada. Ali sedang mengayuh basikal, dah ada predikat. Kita nak tambah perluasan bagi ayat kita supaya best lagi baca. Ali sedang mengayuh basikal. Siapa nak tambah? Ada kat mana? Siapa nak tambah? Asri nak tambah? Siapa nak tambah ayat ni bagi best sikit? Ali sedang depan rumahnya. Ali sedang mengayuh basikal belakangnya. Okey. Kawan-kawan nak jadi kawan-kawan nak tambah. Ali sedang mengayuh basikal bersama kawannya di sebuah taman. Titik. Ayat kan best tu, panjang sikit ayat dia. Jadi Ali subjek, predikat sedang mengayuh basikal, perluasannya adalah bersama-sama kawannya di sebuah taman. Macam itulah kita bercerita, kita bina ayat. Baik, seterusnya. Seterusnya kita tengok, saya nak kongsikan. Okey, nanti kalau kata Zoom ni dah habis, kamu masuk guna link yang sama tekan lagi sekali. Sebab lagi 10 minit. Okey, seterusnya kita nak tengok. Kita nak tengok macam mana kita nak tambah perluasan ayat
yang kita buat. Okey. Bapanya. Okey, contoh subjek kita bapanya. Kita boleh tambah apa lagi kat belakang? Bapanya Encik Abdul Majid. Itu contoh peluasan. Peluasan bagi subjek ni. Bapanya Encik Abdul Majid seorang juru terbang yang berpengalaman. Okey. Siapa nak bantu kita buat ayat? Okey, ayat pertama. Bapanya tu subjek. Peluasan kita nak tambah apa? Bapa dia apa? Boleh tak kita? Bapanya. Kita tambah bapanya Encik Junaidi contohlah. Bapanya Encik Junaidi ataupun bapanya Encik Junaidi. Encik Hakimi. Bapanya Encik Hakimi seorang guru terbang Bang. yang Cerdik. yang berpengalaman. Okey, bapanya subjek peluasan dia kita letak nama Encik Hakimi seorang juru terbang. Juru terbang apa? Tambahlah yang berpengalaman, yang hebat. Okey, Ustazah nak tak apalah ni sebab kita dah bagi tahu tadi yang kita dah tengok kan gas CFC ni antara macam mana ayat tadi kan yang kita tengok. Mestilah abang lambat. CFC adalah bahan yang terdapat dalam penyembur berbahaya boleh menipiskan lapisan ozon. Okay, kita skip dulu yang ni lah. Okay, tengok seterusnya. Tangan ni. Okay, tengok seterusnya. Contoh kat sini ayat ibu mendidik anak-anak. Ibu adalah subjek. Anak-anak ni apa? Dia mendidik anak-anak apa? Predikat. Ibu subjek mendidik anak-anak predikat. Ni adalah ayat gramatis. Maksudnya ayat yang ayat gramatis. Maksudnya Ibu mengajar anak-anak. Okay, seterusnya kita tengok seterusnya. Anaknya. Macam mana? Boost, start with a boost in the next event. Tengok. Tak tahu tu kan. Tak pernah main. Penggunaan beg plastik patut dikurangkan. Okey, subjek dia adalah penggunaan beg plastik. Predikat dia patut dikurangkan. Dalam satu ayat tu kena ada subjek dengan predikat. Tengah di sini. Okey, seterusnya jangan conteng. Abang nak Apa tu jangan conteng? Amira. mau beli jenak ayah jadi macam ibu tu tak? Okey, contoh keempat. Bijak telah berjaya. Betul tak ayat ni? Betul tak Wadah ayat ni? Bijak telah berjaya. Dapat duit banyak. Main custom kali. Walaupun ada subjek, ada predikat, tetapi ayat ini salah. Tak ada entah je. Salah dan Kalau tidak ada logik. Masuk tidak logik, tidak boleh diterima. ada klaim banyak. Betul lah duit Siapa tu tengah sembang-sembang? Ada masa klaim kita- Boleh ke nak menyembang? Kalau penipu je. Rela berkorban demi negara. Ada subjek tak? Ayat ini Ada. tak ada. Ayat ni tak ada subjek. Ada predikat. Ada predikat je. Jadi salah. Tengok dia ada predikat je. Siapa yang rela berkorban demi negara? Kalau dia tulis askar Tentera Darat Malaysia rela berkorban demi negara. Betul lah. TUDM tu, Tentera Udara Darat Malaysia tu sebagai subjek. Sekarang ni tak tahu siapa yang rela berkorban demi negara. Jadi ayat ini adalah salah dan tidak logik. Baik, seterusnya. Okey, habis. Jadi
Last sekali, Ustazah nak bagi kerja rumah. Sebab ada kerja rumah lah. Kalau kamu tak buat yang lepas tu, makin banyaklah kerja rumah kamu. Sebab tu jangan bertanggung. Dengar tak suara Ustazah Sarah? Ini merah. Saya nak tengok sikit siapa yang sembang tu. Alah, belum ada satu lagi ya, Wak. Muhammad. Belum ada satu. Okey, baik. Sekarang Ustazah nak bagi homework. Kerja yang sama, iaitu kerja yang sama. Kerja ni sekejap. Saya tunjuk. Okey. Kita masih menggunakan kerja rumah yang nombor 2, kerja rumah 2 yang Ustazah bagi tu. Cara-cara menjaga kesihatan diri. Okey. Tapi Ustazah nak buat isi ini, yang ni dulu je. Buat ni je. Buat isi pertama ni je dulu. Mengamalkan pemakanan yang seimbang. Buat yang ni je dulu. Okay. Buat satu perenggan. Boleh? Boleh tak? Boleh. Ustazah bagi sikit je kerja rumah ni. Buat isi mengamalkan pemakanan yang seimbang. Okey? Tetapi Ustazah nak kamu buat macam ni. Kamu buat mengamalkan pemakanan yang seimbang ni tajuk isi pertama, tapi kamu kena buat dalam bentuk ni. Kerana kamu kena buat dalam bentuk kena buat dalam bentuk ni. Nampak tak? Borang grafik menjana idea. Siapa tak nampak? Tak nampak, Ustazah? Tak nampak? Boleh nampak. Buat Nampak? isi tadi dalam Tak. borang ni. Tak nampak? Siapa tak nampak tu? Macam mana Saya. nak buat? Tak nampak. Nampak ayah tu. Okey, tak apa. Ustazah. Tak apa, nanti Ustazah bagi borang ni dalam isi. Ustazah bagi borang ni dalam isi, tapi kamu kena buat untuk tajuk tadi je. Apa? Tajuk ni je. Buat Kena print ke, Ustazah? Tak payah print. Kalau ada printer boleh print. Kalau tak ada printer, tulis dalam buku kamu. Saleh kena buat. Tolong Saleh sekarang. Tolong Saleh sekarang mengamalkan pemakanan yang seimbang. Ustazah nak kamu buat karangan isi. Satu isi ni je tolong buat satu perenggan. Mengamalkan pemakanan yang seimbang. Tak dengar, kuat sikit. Kuat sikit apa? Isi pertama je ke? Ya, buat isi pertama je. Buat isi mengamalkan pemakanan yang seimbang je. Ustazah nak tengok satu ni je. Yang petak tu. Nak tengok macam mana kamu buat ayat. Global. Boleh kakak saya boleh. Ustazah. Dah belum salin jadi belum? satu tu. Dah salin belum? Belum. Salin sekarang mengamalkan pemakanan yang Kalau seimbang. guru besar. Ya. Tolong buat karangan, tolong buat isi mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pendahuluan dah buat kan? Dah. Ini nak masuk isi pula. Isi pertama, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Oh, 2 minggu. Yang bagi tahu mama yang tidak Tapi awak Lajunya. Awak nak buat. Siapa yang sembang tu? mama ada ke ustaz ada Fadlullah. Ni Fadlullah jangan sembang. Bukan saya lah Ustazah. Siapa? Tak tahu. Sembang tu jangan ada yang sembang. Tengok ambil isi ni. Isi pertama mengamalkan